kata iblis, saya telah mencuba dengan pelbagai cara untuk saya melemahkan kamu dan menggoda kamu untuk kamu marah, tapi saya tak berjaya juga sampai lah. Kamu tak marah juga. Hatta masuk ke lubang tu pun dia tak marah pun. Cuma dia kata, kamu buat macam tu wahai musuh Allah. Tu dia sebut. Wahai musuh Allah, kamu buat macam tu. Dia pun kata, ya saya buat macam tu. Kerana saya nak goda kamu, nak bagi kamu marah. Rupanya kamu tak marah-marah juga. Sayyiduna Al-Yasa' dan Nabi Zulkifli, wajib kau beriman, jangan kau khianati. Jadi Sayyiduna Al-Yasa', Nabi Allah Ilyasa' adalah antara Nabi yang sangat sedikit kisahnya diceritakan di dalam sirah. Dinyatakan hatta di dalam kitab Fathul Alam bahawa Sayyiduna Al-Yasa' radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam diutuskan oleh Allah kepada Bani Israel, dan berterusan beliau memimpin Bani Israel sehinggalah beliau wafat di Palestin. Itu sahaja cerita, satu barisnya. Cerita berkenaan dengan Nabi Allah Ilyasa' satu baris. Dan ada lagi kisah nanti insya-Allah pada minggu akan datang. Kalau ada kesempatan masa, saya akan bacakan kisah Nabi Allah Ilyasa' yang disebutkan oleh sebahagian ulama dalam kitab Sirah Nabiyyin wal Mursalin. Itu pun dimasukkan kisah Nabi Allah Ilyasa' dalam kisah Nabi Allah Ilyas. Yakni Nabi Allah Ilyas bertemu dengan Nabi Allah Ilyasa' dalam perjalanan beliau. Nanti akan diceritakan. Cuma sebutan kita Nabi Allah Ilyasa', kemudian Nabi Allah Zulkifli, ini ada kesinambungannya seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'alani radhiyallahu ta'ala anhu dalam tafsir beliau tentang kisah Sayyiduna Zulkifli, bahawa disebutkan oleh Al-Imam Mujahid, salah seorang mufassir kabir, kata beliau, lamma kabura Al-Yasa', bila mana Al-Imam Sayyiduna Ilyasa', Nabi Allah Yasa' telah tua, lalu beliau menyebut, lau anni istakhlaftu rajulan minan nas fa'amila alaihim fi hayati hatta anzura kaifa ya'mal. Kalaulah aku boleh untuk mencari ganti seorang lelaki di kalangan manusia untuk bertugas, dalam waktu ketika aku masih hidup, untuk aku melihat bagaimana lelaki ini ataupun yang akan menggantikan aku ini bertugas kepada umat. Maka orang ramai berkumpul. Lalu Sayyiduna Al-Yasa' mengatakan, man yatakaffalu li bi salasin astaghlifu. Siapa yang boleh janji untuk dia buat 3 perkara ni, maka dia akan ganti aku. Apa dia? Yasumun nahara, yang pertama berpuasa pada siang hari. Yang kedua, yaqumul laila, dan bangun pada waktu malam, iaitu mendirikan ibadah pada waktu malam. Itu dengan makna sentiasa, sebab bila sebut yasum in fi'al mudhari' dengan makna istimrar, yakni sentiasa berpuasa pada siang hari dan sentiasa bangun malam, wala yaghdab, dan tidak marah. Buat 3 ni, maka dia akan ganti aku, kata Sayyiduna Al-Yasa'. Faqala rajulun syabun tasdarihi al-'ain. Ana, kata beliau. Jadi seorang lelaki, anak muda yang tidak dipandang oleh orang pada waktu tersebut. Orang pandang sebelah mata saja. Maka anak muda ini bangun dan mengatakan, saya yang akan buat itu, wahai Nabi Allah. Faraddahu dhalika al-yawm. Hari pertama waktu ketika pemuda ini menolak, maka apabila pemuda itu kata dia boleh buat, maka ditolak oleh Nabi Allah Ilyasa'. Kemudian Nabi Allah Ilyasa' esok harinya sebut lagi yang kedua. Sesiapa yang boleh melakukan 3 perkara ini, maka dia akan ganti aku. Yasumun nahar wa yaqumul laila wa la yaghdha. Bangun malam, sentiasa berpuasa dan tidak marah. 3 benda ni.
Maka lelaki yang muda tadi, anak muda tadi bangun sekali lagi pada hari tersebut. Fasakatan nas, orang ramai duduk diam tak kata apa, sebab semua tak berani nak mengambil janji tadi. Fastaqlafahu, maka dia pun menggantikan. Siapa pemuda tadi? Sayyiduna Zulkifli. Nah, Sayyiduna Zulkifli. Maka waktu inilah syaitan datang menguji pada waktu tersebut. Waktu kata Iblis, ja'ala Iblis yaqulu lisyayatin. Iblis kata kepada anak-anak buahnya syaitan, alaikum bi fulan fa'ayaha faqala Iblis da'uni wa iyyahu. Maka kata Iblis kepada syaitan, hendaklah kamu goda lelaki ini sampai dia tidak boleh untuk bangun malam dan sampai dia marah. Sebab ada 3 benda dia janji. Dia tidak akan meninggalkan puasa, dia tidak akan meninggalkan bangun malam, dan dia tidak akan marah. Maka akhirnya Iblis kata, da'uni wa iyyahu. Biar aku yang goda dia. Faja'ahu fi surati syaikhin faqir. Satu hari dia datang dalam keadaan rupa seorang tua yang miskin. Hina aqadha madja'ahu liqailah. Ini ketika mana Sayyiduna Sayyiduna Zulkifli, waktu ini masih muda beliau, dia sedang ingin tidur. Waktu itu tidur qailulah. Dan Sayyidina Zulkifli la yanamu bil laili illa tilkan nawmah. Beliau tidak tidur melainkan tidur khairullah ya. Malam tak tidur langsung. Karena bangun malam seperti yang dia janji dengan Sayyiduna Yasa'. Fadaqqal bab. Kemudian ketuk pintu. Bila dah ketuk pintu, qala man hadha? Maka Sayyidina Zulkifli tanya, tu siapa tu di luar? Qala syaikhun mazlum. Saya ni orang tua yang dizalimi. Fa fataha al-baba, lalu dibuka pintu. Fa ja'ala yaqussu alaihi qissatah. Faqala inna baini wa baina qaumin qusuma. Maka lelaki tua ni kata, dia pun buka pintu, Nabi Zulkifli buka pintu. Kemudian lelaki tua ni pun cerita, lelaki tua tu siapa? Iblis. Iblis yang berubah jadi orang tua. Lalu lelaki tua ni kata, Iblis ni pun sebut, dia kata, saya ni dizalimi, ada sikit masalah saya dengan kaum saya. Innahum zalamuni wa fa'alu wa fa'alu wa fa'alu. Maksudnya mereka menzalimi saya, dia pun buat ini, dia pun buat itu, dia pun buat begini. Sebut habis. Wa ja'ala yutawwilu 'alaihi hatta hadara ar-rawah. Maka lelaki tua ni panjang cerita dia, sebut habis semua apa yang orang buat dekat dia, sehingga masuk pada waktu petang. Maksudnya lepas dah waktu qailulah. Tak ada tidur kan? Wa dhahabatil qailah. Qailah maksudnya telah terlepaslah waktu qailulah. Qailulah waktu tengah hari, tidur selepas zuhur. Tu dipanggil minta maaf, sebelum zuhur. Sebelum zuhur dia tidur qailulah maksudnya. Tapi hari Jumaat balik tau. Hari Jumaat qailulahnya selepas Jumaat. Hari lain daripada Jumaat, qailulah sebelum Jumaat. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menyebutkan dalam kitabnya bahawa qailulah pada hari Jumaat selepas Jumaat. Kecuali lepas Jumaat ada kelah lah. Kan qailulah kan betul lepas Jumaat. Yang hari Jumaat ini Syekh duk buat ni pula, duk buat hadrah pula. Kan baca wirid semua sekali. Ini kami nak tidur. Nak ambil sunnah. Sunnah waktu ni adalah melawan nafsu dulu. Baik. Jadi terlepas dia daripada qailulah. Maka kata, qala lahu idza ruhtu fa'ti. Jadi kata Sayyidina Zulkifli, nanti kalau saya pergi, nanti duduk di tempat qada untuk saya memberikan hukuman, maka kamu datang nanti. Maka Sayyidina Zulkifli pun pergi, duduk di tempat dia untuk nak menghakimi majlis tersebut. Faja'ala yanzuru hal yara syekh falam yarah. Orang tua tu tak main-main. Ya, syaitan, iblis ni lah. Ni kalau syaitan ni iblis, ketua syaitan. Bapa segala syaitan. Ini yang menggoda Sayyidatuna Hawa untuk makan buah khundi, buah yang kekal tu. Jadi bila mana dah tak datang juga, maka Sayyidina Zulkifli pun patah balik. Aqadha madja'ahu, maka dia pun nak tidur balik. Atau sebab dah sangat mengantuk pada waktu tersebut, kerana dia tak tidur langsung. Elok nak tidur saja, daqqal bab.
ketuk pintu lagi. Macam kalau kita dakal bab, faqala man hadha? Jadi Sayyidina Zulkifli tanya tu, siapa dia tu? Qala ana syaikhul mazlum, saya orang tua tadi ni yang kena zalim. Qala alam aqul laka in qa'adtu fa'tini. Nabi Zulkifli kata, bukan aku dah sebut tadi kah, kalau aku dah duduk di tempat qada, yang di tempat untuk aku bagi hukuman, kan kamu kena datang waktu tu, kenapa tak datang? Sayyidina Zulkifli tanya. Qala innahum akhbasu qaum. Untuk ni bagi alasan, dia kata puak ni puak jahat, dia berkata. Idza arafu annaka qa'idun qalu nahnu nuti'uka wa nu'tika haqqak. Mereka ni orang-orang jahat, wahai Nabi Allah Zulkifli. Kalau kata saya pergi dengan mereka, pergi duduk jumpa dengan kamu saja, terus mereka akan mengaku, mereka akan mentaati perintahmu dan memberikan hak aku balik. Wa idza qumta jahaduni. Tapi bila kamu bangun balik, mereka akan kembali untuk ambil balik barang tadi yang mereka telah zalimi pada aku. Ni puak ni panggil dia macam tu, nak buat macam mana? Maka Sayyidina Zulkifli kata, kalau begitu pergilah, tunggu saya di sana, saya akan pergi nanti, panggil mereka semua mai, nanti saya akan tunggu kamu di sana. Maka Sayyidina Zulkifli pun pergi balik sekali lagi. Pergi balik sekali lagi, tunggu, tak naik juga. Ni 2 kali lah. Dia sengaja nak pergi marah. Kalau kita, boleh tahan orang tua ni, kan? Ni bukan macam Jura dia ada cerita kat ni. Ada seorang lelaki, kata dia, saya ni apa pun tak boleh tipu, dia kata. Saya tipu orang boleh, orang tipu saya tak boleh. Jadi dia akan boleh buat orang dia cabar pula siapa-siapa boleh tipu dia. Maka orang ni memang hebat dan dia tak akan tipu lagi lepas ni. Jadi orang pun try nak tipu, tak boleh tipu sebab dia dah tahu dah kata tu tipu. Satu hari jumpa dengan Jura. Jura kata, kamu lah orang yang tak boleh kena tipu tu. Dia kata, ya saya. Baik, saya akan tipu kamu. Macam mana? Try, dia kata. Tapi kena tunggu dulu, kata di sini. Saat lagi saya mai, memang kamu tak boleh jawab saya punya penipuan tu. Tunggu sini, dia kata. Okey, tak apa. Dia pun tunggu. Jura pun balik. Lama duk tunggu. Tak mai-mai Jura. Lah kali orang pakat lalu tanya, duk tunggu siapa? Apa kata tunggu Jura, dia kata. Sebab dia kata dia nak main tipu saya lagi. Kayahlah, dia kata dia dah tipu dah pun. Tunggu buat lagi, dia kata. Dah kena tipu dah. Baliklah. Itu kali pertama dan terakhir dia kena tipu. Sebab tu dia kalah lah. Kalah dengan Jura. Jadi Iblis ni, dia main kali kedua dan dia buat macam tu juga. Sayyidina Zulkifli tunggu dan kemudian akhirnya dia tidak mampu lagi tunggu kerana terlalu mengantuk. Maka kata beliau kepada sebahagian ahli keluarga beliau, la tada'anna ahadan, ini jangan kamu biarkan siapa pun. Dia beritahu kat isteri beliau. Ahli dia maksudnya keluarga atau isteri beliau lah. Ahli dalam bahasa Arab maksudnya isteri. Kata Sayyidina Zulkarnain, Zulkifli kepada isteri beliau, nanti kalau kata ada orang nak datang ketuk ke apa semua, jangan bagi dia masuk, kata. Saya sangat mengantuk pada waktu ni. Itu ada sebahagian ulama katanya mereka ada bilik banyak di rumah mereka dan mereka letak nama bilik macam-macam. Sebab takut orang mai lagi, bini dia boleh habaq dia duduk kat tempat yang dia letak nama bilik tu. Contohnya bilik dalam rumah tu dia buat nama Perak, contohnya. Kemudian orang main rumah tanya, Syekh ada rumah tak? Syekh pergi Perak. Pergi Perak tu masuk dalam bilik tu lah. Bilik tu nama dia Perak. Hak kawan tu faham, Syekh tu pergi ke negeri Perak tu. Kata bila nak balik tu, tak ini balik tu. Padahal masuk bilik tu tidak. Baik dikira tipu dah ni, dia tak dikira tipu. Dia dikira helah saja. Bukan tipu, helah tu. Tak, helah lain, tipu lain. Dia panggil hilah. Helah ni maksudnya dia tak tipu. Dia buat nama bilik tu nama dia Perak. Nak buat macam mana? Dia buat nama, kalau nak buat nama England pun ikut suka dia. Kan? Dia nak buat bilik dia nama apa pun ikut suka dia. Ada sebahagian yang melakukan demikian. Saya tak buat itulah. Tapi orang panggil ada sebahagian masyayikh di Yaman katanya melakukan demikian kerana terlalu ramai orang yang datang melawat sehingga tidak ada waktu rehat.
Nampak? Kemudian dia kata jangan masuk. Jangan bagi siapa pun masuk. Dan la tad'anna ahadan yaqrubu hadzal baba hatta anam. Hatta anama. Dia kata jangan bagi siapa pun tidur, jangan siapa pun datang sehinggalah saya tidur, kata dia. Fa inni qad syaqqa alayya an-nu'as. Aku sangatlah sukar sekarang, sangat mengantuk, kata Sayyidina Zulkifli. Falamma kanat tilka sa'ah, tak lama lepas dia sebut macam tu saja, Sayyidina Zulkifli letak je kepala, mai balik. Dia memang duk ada kot tu dah. Iblis nama pun. Ja'ahu falam ya'zan lahu rajul. Maka bila diketuk pintu, Assalamualaikum, dia bagi salam. Nak bagi masuk ni. Dan tak ada siapa pun bagi izin waktu tu. Tak jawab. Fanadhara fara'a quwwatan fil baiti fatasawwaraha. Maka dia pun tengok macam mana nak masuk dalam rumah ni. Iblis tu lah. Maka dia nampak ada satu lubang dan dia pun lompat masuk ke lubang tu. Lubang kecil. Masuk ke lubang tadi. Masuk dalam ni, nak masuk jugalah kan. Kemudian bila dia masuk, fastaiqadha Zulkifli. Nabi Allah Zulkifli terbangun. Lalu dia pun menyebut, ya fulan, alam amuruka alla ta'zan li ahadin alayya. Maka Nabi Allah Zulkifli tanya kepada penjaga rumah dia ataupun pintu rumah dia tadi, wahai fulan, bukankah aku dah sebut kepada kamu jangan bagi siapa pun masuk? Qala amma min qibali fama utita. Fanzur min aina utita. Jadi kata lelaki tadi, daripada jalan pintu ni dia tidak boleh datang ke sini sebab saya memang duk jaga dekat sini. Jadi Nabi Zulkifli tadi pesan kepada isteri dia ada pembantu yang dipesan untuk jaga depan pintu rumah. Dan pintu rumah tadi dijaga sungguh, tidak boleh masuk. Kata dia, saya memang dah jaga dah. Memang dia tak boleh masuk melalui saya. Tapi kena tanya dia masuk ke mana. Maka lelaki itu pun kata, saya datang dan kemudian pintu rumah kamu tertutup. Dan tengok ada lubang ni, maksudnya masuk ke lubang tersebut. Maka tulis Sayyidina Zulkifli kata, fa'altaha ya adu Allah. Kamu buat macam tu wahai adu Allah, maksudnya kamu masuk. Dan kemudian ataupun lelaki tadi kata, minta maaf, sebelum tu iblis tu kata, atanam wal qusum bibabik. Maksudnya kamu tidur wahai Sayyidina Zulkifli, sedangkan orang yang sedang memerlukan kepada kamu untuk mendapatkan haknya duduk di depan pintu, kamu tidur. Kemudian kata Sayyidina Zulkifli, fa'altaha ya adu Allah. Kamu yang buat cerita tu wahai musuh Allah. Maka kata dia, na'am a'yaitani fi kulli syai'. Dia kata, fa fa'altu ma tara li ughdibaka fa'asamaka Allah minni. Maka kata iblis, saya telah mencuba dengan pelbagai cara untuk saya melemahkan kamu dan menggoda kamu untuk kamu marah. Tapi saya tak berjaya juga sampai lah. Kamu tak marah juga. Hatta masuk ke lubang tu pun dia tak marah pun. Cuma dia kata, kamu buat macam tu wahai musuh Allah. Tu dia sebut. Wahai musuh Allah, kamu buat macam tu. Dia pun kata, ya saya buat macam tu. Karena saya nak goda kamu, nak bagi kamu marah. Rupanya kamu tak marah-marah juga. Maka akhirnya dinamakan Sayyidina Zulkifli dengan nama Zulkifli, dengan summiya Zulkifli li'annahu takaffala bi amrin fawaffa bihi. Maka dinamakan Zulkifli. Maksudnya orang yang diberi tanggungjawab kemudian dia melaksanakan tanggungjawabnya. Mana Zulkifli, dipanggil Zulkifli. Dan Sayyidina Zulkifli radhiyallahu alaihi salam berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebahagian para ulama mengatakan bahawa beliau bukannya nabi, sebaliknya beliau adalah lelaki yang soleh. Ini disebut oleh Sayyidina Mujahid. Manakala kebanyakan para ulama seperti yang disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga yang disebutkan oleh para mufassirin, dan ini adalah jumhur para ulama mengatakan bahawa Sayyidina Zulkifli adalah Nabi Allah alaihi salatu wassalam. Tamam? Dan sebahagian mengatakan Sayyidina Zulkifli adalah Sayyidina Zakaria, karena beliau takaffala, iaitu menjaga Sayyidina Maryam. Maka dinamakan dia juga dengan nama Zulkifli. Sebahagian kata Sayyidina Zakaria adalah Sayyidina Zulkifli. Sebahagian kata beliau adalah orang lain. Dan itu kebanyakannya para ulama mengatakan bahawa mereka adalah individu yang berbeza. Nabi Zulkifli, Nabi Zakaria adalah Nabi Zakaria. Tamam. Dan Nabi Allah Zulkifli alaihi salam menjadi nabi di bilad Syam.
di Syam, dan beliau hidup. Tidak disebutkan berapa umur beliau. Dan beliau wafat, dan kemudian setelah wafat beliau dan dimakamkan beliau di Dimashq. Nama tempatnya di Salihiyah. Dan katanya waktu ni umur beliau adalah 75 tahun. Beliau wafat umur 75 tahun. Dan beliau digantikan oleh anaknya Abdan, yang menjadi khalifah Nabi Allah Zulkifli, yang juga merupakan Nabi Allah, yaitu Nabi Allah Abdan. Nabi Allah Abdan adalah Nabi setelah bapanya Sayyiduna Zulkifli alaihi salam. Sayyidina Abdan dimakamkan di mantiqah Az-Zabdani. Dan kuburnya, kata para ulama, shibhu mahjur, seakan-akan dah macam orang tak nampak dah kubur dia. Dan diletakkan di atas kuburnya perkuburan muslimin yang lain. Yang ini di kawasan Zabdani ada makamnya Sayyidina Abdan, dan kemudian ditukarkan. Maksud kuburnya dulu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian orang ramai yang ini datang umat selepas itu mengubah kedudukan makam tadi menghadap ke arah Kaabah Al-Musharrafah. Jadi Sayyiduna Abdan dimakamkan di mantiqah Zabdani, dan Sayyiduna Zulkifli dimakamkan di mantiqah di Dimashq yang namanya Salihiyah. Ini cerita Nabi Allah Zulkifli alaihi salam. Maka tempat mereka di mana? Di Dimashq, iaitu di Syria tempat mereka. Ini Nabi Allah Zulkifli dan Nabi Allah Ilyasa'. Bukan Ilyasa', namanya Yasa'. Alif lam tadi ini alif lam, jadi namanya Yasa'. Nabi Yasa' namanya. Dan insya-Allah minggu depan ada rezeki, kita akan bicarakan tentang Sayyiduna Yasa' dan Sayyiduna Daud alaihi salam secara lebih terperinci insya-Allah taala. Alhamdulillah, selesai kita kisah berkenaan dengan dua orang Nabi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi Allah Yasa' dan Nabi Allah Zulkifli alaihi assalam.